Nah, okey. Okey, ini adalah wafat yang abang ni dapat daripada perawat tu lah. Perawat tu pun dah murtad, nauzubillah min zalik lah. Okey, baik. Perawat tu beritahu dia bagi satu cincin silver ni. Silver abang Silver. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah wafat syirik ataupun tidak? Okey, ini adalah persoalan yang ramai orang tanya Ustaz. Okey, hari ini insya-Allah Ustaz akan rungkaikan mengenai sambungan yang itulah, mengenai wafat ni insya-Allah. Ramai kita tahu insya-Allah ada wafat yang dibenarkan, ada wafat yang tidak dibenarkan. Wafat yang tidak dibenarkan macam mana tu? Baik. Dia macam ni. Kalau siapa nak tahu pun Ustaz nak bagi tahu ni, tolong share dulu. Yang dah share tolong komen dan share, insya-Allah Ustaz akan bagi tahu, Ustaz akan cerita dengan detail mengenai wafat ni lah. Jadi kalau kamu sebagai pesakit, Ustaz dah ada depan ni wafat Ustaz, depan Ustaz lagi Ustaz tunjuk. Siapa nak tengok tolong komen nak tengok, Ustaz tunjuk. Insya-Allah. Yang mana kita, bila perawat tu memberikan kita wafat, kita tak boleh nak sebarangan ambil. Hati-hati nah. Walaupun dia perawat ke apa ke, tolong jangan ambil. Ada syarat kalau kamu nak ambil, ada syarat dia. Boleh? InsyaAllah. Okey, abang sendiri macam mana tadi abang cerita? Kalau abang merawat, kebanyakan perawat bagi apa? Perawat selalunya bagi wafat macam cincin apa semua. Okey, selain daripada tu? Daripada tu minyak. Kalau wafat ni sendiri dia ajar macam mana nak guna? Dia hari tu saya balik rendamkan dalam botol air selama 1 minggu. Kain ni? Kain dengan cincin tu sekali. Okay. Kain ni direndam semua? Rendam semua, balut dengan cincin. Dia balut macam ni lah? Simpan dalam air, 1 minggu baru buka. Lepas tu cincin kena pakai. Yang kain tu kena simpan dekat pintu rumah. Itu masuk rumah? Itu masuk rumah. Dia tak beritahu dia tulis apa macam ni? Dia tak beritahu pun. Okey, ayat-ayat dia tulis ni ayat-ayat pendinding rumah lah. Ayat-ayat pendinding rumah. Cuma bukan tak boleh, sebab dia tak beritahu. Tu jadi dia bukan masalah wafat ni, masalah hati kita yang kita duduk ni kan. Kalau kita tak tahu sumber, macam mana kita? Sampai ke sudah kita tertanya-tanya, betul tak? Tertanya, apakah benda ditulis ni? Adakah dia boleh atau tak boleh? Haram ke? Sampai macam tu. Kalau kita tahu dia tulis, contohnya abang tulis sendiri Al-Fatihah, tulis bergantung situ. Sebab abang muliakan surah Al-Fatihah. Tak ada masalah. Tapi yang masalahnya, bila orang tu tulis, kita tak tahu dia tulis apa. Lepas tu tiba-tiba dia cakap gantung semua sekian-sekian yang akan bertangkap jin lah apa semua. Itu adalah masalah yang besar bagi kita. Boleh. Jadi tak boleh lah benda tu. Sebagai perawat tak boleh lah. Dia kena terangkan apa yang bagi. Dan kamu juga sebagai pesakit berhak untuk tahu apa perawat tu baca dan apa perawat tu tulis pada wafat ni. Sebab kamu nak nak kesahihan setiap apa yang kamu buat lah. Selain itu, kalau orang perawat tu bagi minyak, kena tahu ni minyak apa Ustaz, kena tahu. Jangan ambil rasa minyak pendinding semua betul beli, tak boleh. Tahu ni minyak, contoh ini minyak bidara tuan, beritahu contoh ni minyak sekian-sekian, okey baru boleh pakai. Kalau tak boleh. Okey, semua nak tengok bi. Okey, ada nak tengok. Kalau nak tengok, share dulu, insya-Allah. Share dulu. Share, Ustaz nak tunjuk. Ustaz akan tunjuk apa tertulis kat wafat ni nah. Ada lagi nak tanya apa-apa? Pasal minyak. Yang buat ni sebelum ni dia Islam. Sebelum ni dia Islam. Tapi lepas tu dia kahwin dengan orang yang kira murtad pula. Salah juga. Yang buat ni bawah. Yang buat ni sebelum dia Islam. Sekarang dah murtad dah. Auzubillah min zalik. Semoga Allah selamatkan kita lah. Tauhid kita, akidah kita nah. Baik. Lepas ni abang faham tak apa yang Ustaz sampaikan ni? Ingat pilih perawat yang betul-betul mengikut syariat Rasulullah SAW. Kalau dia nak bagi wafat tak ada masalah, dia tulis ayat kursi ke, tapi kita tahu dia tulis apa, ayat kursi. Okey, ayat kursi kita tahu dah ayat kursi ni memang keagungan surah Al-Kursi ni sebagai pendinding, benteng diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah pula, benteng diri kita daripada gangguan jin, dan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itu contoh tak bagi tahu. Okey, siapa nak tengok? Ramai nak tengok. Berapa kes sekarang live? Okey. Kasih naik live
sampai 700 ke baru start count. Kasih naik live 700. Bantu share dulu sebab ni penting Ustaz nak bagi tahu pasal wafat ni. Ramai lagi tak tahu pasal wafat. Wafat dibenarkan, wafat yang tidak dibenarkan, insya-Allah. Sebab wafat ni asalnya adalah boleh jadi jatuh kepada hukumnya haram kalau kita tak tahu apa ditulis itu dan kita pakai tanpa kita selidik apa yang ditulis dan kita pun tak kenal apa yang tulis. So tak boleh. Boleh. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wafat ni insya-Allah kalau kamu nak selamat tak payahlah cari wafat, tak payah guna wafat. Boleh. Sebabnya contohnya pakai kasul syifa. Yang kamu baca sendiri pun lagi bagus. Kalau tak mampu baca sendiri, cari ustaz-ustaz yang boleh baca. Sebab apa bacaan tu? Sebab bacaan ni seperti ada kasul syifa. Kasul syifa ni macam mana ustaz cerita? Bagi perumpamaan. Sebab ramai lagi kat luar sana tak faham mengenai minyak yang dibaca dan minyak yang tak dibaca. Baik. Kasuri syifa ni dia seperti kasuri biasalah kosong. Yang dibaca tu seperti kita cucuk USB, kita transfer ayat Quran dalam ni. So dalam ni telah diprogramkan Al-Quran. Contoh Ustaz programkan sini untuk peninding dan menghalang jin daripada mengganggu dan melemahkan jin. Itu contoh Ustaz programkan dengan wirid tu. So bila orang pakai program tu akan terjadi bisikan. Contohnya air doa, kita doa kan. Nak apa-apa kita doa, kita tiup dalam air tu. Bila kita buat solat hajat, orang tanya, hajat apa rumah ni nak? Imam tu akan baca hajat apa yang kamu dia tiup. So air tu akan programkan. Bila dia masuk dalam badan kita, dia akan sembuhkan kita, akan pulih kita mengikut bisikan. Sebab ma'ul hayat, air itu adalah hidup, benda hidup. So benda hidup ni maknanya kalau kita bercakap, dia faham tak? Dia dengar tak? Dia dengar kan apa? Bila dia dengar, dia akan beroperasi, dia akan buat kerja dia. Itulah antara air syifa. Ni kita doa ni hajat kita sama dengan kasus syifa sebagai peninding. Bukan pembunuh jin, bukan pemusnah jin, bukan pemancung jin, bukan. Tapi melemahkan gangguan jin, insya-Allah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak tengok mesin. Baik. Tunjuk. Baik, kita akan buka nah. Ini adalah wafat yang abang ni dapat daripada perawat tu lah. Perawat tu pun dah murtad, nauzubillah min zalik nah. Baik. Perawat tu beritahu dia bagi satu cincin silver ni. Silver abang Silver. 925. Dia cakap kalau pakai ni sebagai apa? Peninding. Silver ni sebagai peninding. Silver ni kalau ikutkan sunnah memang peninding dirilah, bukan peninding, melemahkan gangguan jin, tapi cara perawat ni bagi salah. Salah dari segi undang-undang syariah. Tak boleh. Maknanya kita bagi tahu cincin ni tak boleh dibuat macam tu. Tak boleh. Malaikat kita tahu batu tu memang melemahkan gangguannya, tak ada masalah macam tu. Jadi kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia bagi peninding. Kalau abang tahu diterangkan mengenai cincin, tak ada masalah. Tapi ni memang tak boleh. Cincin silver nah. Nampak? Nampak Abang? Ni kain dia tulis. Dia tulis apa ni? Mari kita tengok. Dia tulis apa? Kat sini kalau kita menampak ayat suci Al-Quran. Sebab ada jenis satu wafat ni digunakan sebagai wafat jenis untuk sihir. Yang mana dia tulis ayat Quran ikut terbalik ataupun ditulis pada kain putih ni dia tulis Al-Quran dengan menggunakan darah. Contoh itu adalah wafat-wafat yang haram. Tak boleh. Ni contoh dia tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alif. Tulis apa lagi tu? Apa dia tulis ni? Dia tulis lebih kurangnya seperti ayat-ayat peninding diri lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa boleh baca tulislah. Ustaz tak boleh nak baca dengan detail ni. Dia tulis macam tak jelas. Ustaz nampaknya Allah ni tak tahu apa ni, Ma'a ke apa, Ar-Rahim ke apa ni, tak tahulah. La apa ni, tak nampak jelas lah. Ni antara wafat dia tulis lah. Tapi benda ni tak boleh dibolehkan. Kita pun tak tahu apa dia tulis. Kalau kita tahu dia tulis contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Tulis ya Allah lindungi aku daripada masalah gangguan jin. Contoh. Yang itu pun tak boleh lagi. Malaikat kita tahu apa yang dia tulis betul-betul. Contohnya ayat Quran ke, surah Yasin ayat 9 ke, semua buku apa ni, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Macam tu boleh lah, tak ada masalah. Tapi ni tak boleh. Sebab dah terang-terang perawat tu sendiri pun kita tak tahu macam mana. So nasihat ustaz adalah sebaik-baiknya hindari diri daripada mengambil wafat daripada perawat ataupun Sallallahu Alaihi Muhammad daripada dukun ataupun bomoh lah. Tak elok lah. Melainkan kamu tahu, kamu tanya, ustaz tulis apa kat situ, saya nak tahu.
Apa maksud ustaz tulis tu? Kalau kita tahu macam tu, kalau perawat tu beritahu, kita bolehlah nak guna sebab kita yakin bukan pada wafat tu, tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dengan kalam suci Al-Quran. Kita yakin dengan setiap apa yang Allah Taala turunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran tu diturunkan sebagai syifa kepada orang lil mu'minin. Ingat lil mu'minin. Ramai orang tersalah sangka ni. Kalau kamu tidak menjadi mukmin, tidak beriman kepada Allah, sebab tu ramai pesakit-pesakit ustaz datang, dia tak boleh nak sembuh. Rawatlah 50 pesakit pun. Ustaz tanya, puan sembahyang ke? Jarang-jarang. Kadang-kadang. Macam Piramli pula kan? Macam Piramli pula. Sikit-sikit. Jarang-jarang. Tak boleh macam tu. Solat kena istiqamah sampai mati. Tu untuk lelaki lah. Boleh. Kalau kamu lil mukminin, kalau kamu jadi orang beriman, insya-Allah, barulah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, akan jadi rahmat penyembuh untuk kamu. Kalau tak, kamu tak sembahyang, asas kamu pun tak ada pendirian diri, jangan harap kamu nak pakai kasut sifat ni kamu boleh rasa kesan dia, tak boleh. Bahkan kalau kamu pakai kasut sifat ni, kamu yang meroyan sebab kamu dah jadi jin. Itu dia. Boleh dah puan-puan? Okey, abang faham tak apa Ustaz nak sampaikan? Mudah faham tak? Faham. Okey, sekarang ni abang kena buat macam tu. Lepas 7 hari, kalau boleh datang balik. Ustaz nak tengok, nak bagi eksperimen. Akak bersama nak pakai kasut sifat, anak pakai kasut sifat tidur. Dekat dada anak tu baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan baca selawat tabrjiyah ke yang Ustaz ajar live tu. Abang kena berubah, abang kena sembuh. Ustaz nak pantau abang boleh? Akak ada soalan nak tanya? Sikit. Sikit kepala sikit bagi pakai kasut sifat. Kesan okey. Isteri dia dah rawat tadi, ada saka okey. Boleh. Itu sajalah, insya-Allah. Terima kasih yang follow. Jangan lupa untuk ikuti malam ni, kita ada sesi live untuk rumah. Yang mana rumah malam ni diceritakan, rumah tu sebelum ni ada satu telaga dalam telaga tu ada ditanamnya mayat, tapi mereka buat rumah kat situ, katanya kena ganggu. Siapa on malam ni tolong komen on. Jangan lupa share, jangan lupa follow. Insya-Allah Ustaz bukan saja-saja buat live ni untuk duit, untuk apa, tak ada, tapi melainkan untuk mengajar anda ilmu yang sebenar-benar, ilmu yang kamu faham mengenai paranormal, mengenai gangguan ni. Sebab kat Malaysia ni jarang orang nak terangkan detail mengenai gangguan ni. Boleh? Bukan dengan suluh nak tengok jin, bukan dengan suluh nampak jin, bukan macam tu. Itu bukan proof lagi. Suluh nampak merah mata, belum tentu lagi, sebab kita suluh kijang pun mata ni merah. Suluh buah hantu pun mata ni merah juga. Suluh kucing mata dia keluar juga pantulan. Okay, yang sebenar-benarnya kita nak tahu lagi, kita detect, kita cari, kalau boleh panggil, kita cakap, insya-Allah. Jin tak ada, tak lari, jin ada kat situ je. Yang kita duk cari-cari buat apa, jin tu kat situ je. Boleh. Insya-Allah kita jumpa lagi di sesi live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat jangan lupa, insya-Allah akan dapat syafaat Rasulullah. Assalatu wassalamun alaiki ya sayyidi ya Rasulullah, khuz bi yadi anta wasilati qalat hilati adrikni insyaallah.